Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ داود بن عبد الله الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kerana inilah, sambungan lagi kita Muniyatul Musalli. Dan kerana inilah kerana mana? Kerana kelebihan sembahyang itu amat banyak, termasuk dengan hadis yang tersebut pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Senantiasa Allah Ta'ala berhadap di atas hambanya padahal ia hamba di dalam sembahyang, selama mana tidak berpaling hati hamba itu daripada sembahyang. Yang ini berhadap di situ dengan makna mengerniakan rahmat, nikmat yang khasah pada hamba yang khusyuk di dalam sembahyang. Kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dan kerana inilah, kerana kelebihan sembahyang tu amat banyak, termasuk hadis yang telah tersebut, adalah sembahyang itu sangat banyak faedahnya. Faedah sembahyang banyak sungguh faedah sembahyang. Tuh. Tapi faedah tu kembali kepada kita lah, bukan faedah tu kembali kepada Allah.
Allah tu tidak berhajat sedikit pun dengan ibadat kita. Nah, dia suruh kita semayang bukan untuk dia, untuk kita. Tu jangan duk ingat kata Tuhan ni kalau kita tak semayang kat lemahlah dia. Nah, jangan ingat lagu tu. Nah, aku kita duk ingat kata kita semayang 5 kali sehari, puasa Ramadan lagi, sedekah zakat. Oh, Tuhan kau gagah. Nah, bukan makna begitu, tidak. Tuhan tidak berhajat sedikit pun pada makhluk. Dan setiap perbuatan Allah dan hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan, tidak ada gharad, tujuan, faedah, keuntungan yang kembali kepada Allah. Tak ada. Apa tu sia-sia lah. Tidak sia-sia. Nah, tu. Lepas tu faedah kembali pada siapa? Pada kita hamba. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Mana-mana orang yang syukur maknanya sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Kita gunakan anggota tubuh badan, apa sahaja pemberian yang Allah Ta'ala karniakan kepada kita ni mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala nak. Nah, itu dia panggil syukur. Kita semaya, kita jaga aurat kita, kita jaga mata, telinga, lidah kita, perut kita, kaki kita, tangan. Itu syukur dia panggil. Tuhan kata siapa-siapa yang syukur, fa inna ma yashkuru li nafsihi, hanya syukur dia tu untuk diri dia. Faedahnya kembali kepada diri dia, bukan faedah manfaat kembali kepada Tuhan, tidak. Karena Tuhan tu ghani mutlak, kaya mutlak. Tuhan tu tidak berhajat gapo-gapo kan. Tuhan tu ghina mutlak. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tu kaya mutlak, kalian semua nasia ni tak boleh lepas berhajat, mana tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nafas demi nafas, kelip mata demi kelip mata, satu gerak satu diam. Semuanya kita ni tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Allah lepas serba-serbi daripada makhluk. Jadi jangan ingat kata kita ni kalau semaya kau gapo gagah Tuhan dah. Hatta kalaulah semua manusia maksiat pada Allah atas muka bumi, wala iyadzubillah, kesetakat maksiat, kafir habis licin sekalipun, wala iyadzubillah. Tuhan tetap Tuhan, tidak berkurang sedikit pun ketuhanan Tuhan. Bukan kata kalau kita tak semaya Tuhan jadi lemah lah, malas semaya aku hari ni. Biar lemah Tuhan. Tidak. Tuhan tetap kuasa, tetap gagah, tetap perkasa, tetap qahar, tetap jabbar. Tuhan tetap Tuhan, tidak sedikit pun berkurangan ketuhanan. Sifat-sifat keagungan, sifat-sifat jama jala qahar kamal Allah Ta'ala tak kurang sedikit. Sebab tu dia kata wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur dengan Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Ta'ala tu kaya mutlak. Tu tak berajak dengan amalan kita ni. Gitu. Ada pun kita nasia ni kaya juga, tapi kaya qaid. Kaya kita tu bil qaidi, dengan kaid. Kaya sebab apa? Sebab banyak harta, banyak duit, banyak piti, banyak tanah, banyak rumah, banyak bini, banyak anak, banyak pakar. Itu kaya kita makhluk. Hilang hak banyak tu kan tak ada lah kaya ya. Lagu tu ni. Hilang hak banyak kaya lagi. Tak kaya dah lah. Kata tu mula 7 tahun tu. Gitu. Lah ni. Apa kedana dah. Tak ada lah kayanya. Apa kedana? Hilang hak juta tahun kan. Apa kedana dah lah. Itu orang panggil kaya qaid. Kaya tu bil qaid, Allah kaya dia bil itlaq, kaya dia mutlak, tanpa kait sebarang apa benda. Maka kerana tu Tuhan tu tak berajak gapo-gapo. Itu. Maka faedah ni kembali kepada kita. Baik. Lagi ia sembahyang
membukakan bagi hati. Membuka makna meluaskan, gitu. Itu makna membuka, makna meluaskan bagi hati. Meluaskan bagi hati. Bagi yang kedua tu wak bulat la'alla shawab ziyadah. Mudah-mudahan yang betulnya lebih ni diisqaq, digugurkan. Di dua kali bagi tu, jadi tak sedap cakap apa belit-belit gitu. Lagi ia sembahyang membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan. Dua kali bagi. Sekali ya. Mana begini? Lagi ia sembahyang membukakan, yakni meluaskan bagi hati orang yang kepapaan. Itu sembahyang yang membuka. Bukan. Ini dia panggil isnad majah. Bukan sembahyang yang membuka, Allah yang membuka, yang melapang, yang meluaskan hati orang yang kepapaan. Di sisi dia mendirikan sembahyang. Lalu tu dah. Tu biar kemah selalu dah i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah. Kemah dah, cuma sebagai tazkirah. Ingatan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan oleh Nabi Muhammad. Mana beri peringat ni benda hak kita tahu dah. Takut lupa, maka kita ulang balik ingatan tersebut supaya dapat manfaat. Mana tahu ada hak tak tahu, dia ingat kau semaya sungguh. Hak membuka, yang menutup, yang memberi, yang menjadi. Siap. Syirik dah dia. Ke syirik kopi, syirik jali, syirik akbar. Allah hakikat. Tapi sebut kata sembahyang yang membuka, ni dia panggil isnad majah. Macam kita cakap lah, panah pasal ekor tu. Pasal ekor. Apa? Ekor kau yang memberi sejuk. Kalau i'tikad betul ekor yang memberi sejuk, dengan kerana ekor kita dapat sejuk, atau tabiat ekor dapat memberi sejuk. Kafir kita sambil-sambil duduk dalam masjid pun kafir dah. Panah pasal kipas. Kita bercakap lagu tu dah ni. Tak apa. Isnad majah. Hati kita i'tikad kemah dah apa? Yang memberi angin, yang memberi sejuk, yang memberi cahaya cerah, ialah hakikatnya Allah. Di sisi kita pasang lampu, pasang kipas, pasang aircon. Bukan kerana aircon kita dapat sejuk, bukan kerana kipas kita dapat angin, bukan kerana lampu kita dapat cerah. Bukan tabiat lampu yang mencerah, bukan tabiat aircon yang menyejuk, bukan tabiat kipas yang memberi angin. Lepas tu di sisi kita ada ikhtiar pasang kipas, Tuhan jadikan angin. Di sisi kita pasang lampu, Tuhan jadikan cerah. Di sisi kita buka aircon, Tuhan jadikan sejuk. Itu ya. Yang menyejuk hakikatnya Allah. Tapi tak payahlah cakap lagu tu jadi panjang. Panah cuba pasang aircon, di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk. Allah berdoa tu. Tak payah cakap gitu, tak apa. Kita bercakap isnad majaz. Tapi hakikat dalam akidah hati kita, mu'taqadah, benda hak kita i'tikad, biar kemah selalu dah. Itu. Ada yang kata pasal ekor panah, entah ni syirik. Jangan kata lagu tu, syirik selalu. Kita orang mukmin ni ada qarinah apa? Iman. Nak kita belajar tu. Tu. Tapi kalau tak belajar, boleh jadi dia i'tikad lagu tu sungguh. Yang menyejuk aircon, yang memberi angin kipas, yang memberi cerah lampu. Hakikat, sungguh hakikat. Tak ada beza dia dengan acong, linglong lenceng long ala gapah tak ada beza dia. Walau nama dia Khalid Muhammad Zaid Bakar Umar, tak ada beza. Dari sudut pegangan. Ni kita takut. Tapi orang lain ni kalau mengajar bab tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, tidur dia. Lekat dinding supaya Spiderman dekat tidur kerah. Tak berahi. Tu dia berahinya cerita pasal konspirasi Dajjal akan datang atau sudah datang dah. 80,000 ulama telah mengikut Dajjal segar dia kalau ngajak tu.
Kalau ngaji sifat 20, ngaji etikad wisah, betul pegangan ngatu. Ngaji fiqh, tahu halal haram, sah batal, rukun, syarat wajib, syarat sah, syarat tiap-tiap rukun. Muat ya, jadi Superman dekat dia tidur. Ngaji tasawuf, tahu sifat mazmumah untuk kita takhalli mujahadah keluar, jangan biar ada dalam hati kita. Tahu sifat mahmudah untuk kita bermujahadah, tazyin, bersepakai, hiaskan dalam hati. Oh ngatuk tak agak ngaji apa benda gini ni, boring Padahal tu hak kita wajib fardu ain kena mengaji. Duk sibuk dajal mari bila tuan-tuan cuba buka beg duit, tengok kertas, duit kertas, ada lambang tu dah. Inilah lambang tu ya kait habis. Orang minat tu. Sungguh ramai orang mengaji hak tu. Orang ngaji hak tahu rekod tak berakhir. Ngaji apa lambat dia berakhir 2022 ni kiamat akan berlaku. Berakhir benda gitu. Takut kiamat berlaku dah ni. Dah. Dia tak berlaku lagi kiamat. Sudah. Atau Quran silap, bukan saya silap. Saya punya kajian telah betul. Ada juga gitu. Macam-macam. 80,000 ulama ikut Dajjal. Ambil di mana tu? Ambil Quran hadis mana ni? Orang bercakap gini walau serban dia besar sepuluh hamba sekalipun, janggut dia panjang, hamba ni cukup semua janggut. Dia janggut panjang sampai pusat sekalipun. Karuk maruk dalam agama. Dia tak sedar cakapan dia tu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dia sedari. Nak bodohnya ulama umat Nabi ni sampai 80,000 ikut Dajjal. Allah. Kalau ulama boleh tertipu sampai ikut Dajjal 80,000, hak jahil supaya kita, supaya saya lagu mana dengan Dajjal? Bukan ikutlah kat Dajjal junjung atas kepala. Jawab dia jilat Dajjal itu lah. Nak sini fikir gak dengan kepala otak yang duk telai bolak walau nama syekh sekalipun. Banyak orang lain ni berakhir benda gitu. Dapat dalam mimpi lah, itulah, inilah. Pelik-pelik saja duk cerita kau orang. Karut malu. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku ni seperti nabi-nabi yang tidak rasul di kalangan Bani Israel. Alim. Alamah. Bahrul fahamah. Cari tengok kitab-kitab karangan ulama Zafar. Alim. Tiba-tiba boleh kena tipu ke Dajjal 80,000 pula tu ramai. Lah kali kata siapa dia cuba waktu bit nama tak usah 80,000, 2-3 orang tak apa dah. Adalah rahsia benda ni tak boleh dedah. Alah kali 80,000 tu hak mana sokong vaksin lah. Baru tu baik hak sebenar nak marah kau vaksin. Marah kau vaksin, marah gila kau vaksin. Jangan kata ulama ikut Dajjal. Belak sungguh orang ni. Minat benda lagu tu, minat orang. Suka. Ngaji hak fardu ain bagi dia tak berakhir. Dia suka Dajjal mari bila Dajjal. Dia suka benda lagu tu. Dajjal mari ni bukan mari dengan mata sebutir gitu. Kalau Dajjal mari dengan mata sebutir gitu kak, nyalari habis orang. Tak cacak mana mari ni mata sebutir lah gitu. Nyata apa kau orang lah apa. Ngehina kau orang. Cacak mata sebutir orang 2 butir lah ke. Bukan gitu Dajjal mari ni. Orang lain ni kan berakhir lah tu. Tengok lagi tiup ada baby lahir mata sebutir kata Dajjal telah lahir. Sial kau bayi tu tak ada pasal-pasal. Tuhan uji dia dengan cacat. Kita bedah dia Dajjal pula tu. Allah. Tak duduk sibuk lah pasal Dajjal. Dajjal tu khijah Tuhan waktu bila. Nak mari bila, nak zahir bila. Tu khijah Tuhan bukan khijah kita dah. Tu Dajjal ni dia mari dengan segak, dengan tampan, dengan berketerampilan, dengan petah berceramah, bercarah, bercakap, dengan slogan-slogan yang penuh dengan kebaikan. Ayo membangun bersama Islam, membangun bersama kebajikan, membangun tu kemah orang pun kemah ni punya khariqul adat, perkara-perkara yang mencarikan adat. Keramat kau, mukjizat kau, gapo kata hebat sungguh warak. Sebab tu ramai ikut Dajjal, tapi orang tak tahu dia Dajjal. Lama-lama yang mengaku jadi nabi, Nabi Imam Mahdi. Lama kelamaan yang mengaku jadi Nabi Isa, orang kata boleh jadi sungguh sebab banyak keramat-keramat ni.
Jadi Nabi Isa boleh jadi sungguh selama ni mukjizat bukan keramat. Kalau Imam Mahdi keramat lah wali dia ni. Kalau Nabi Isa nabi, barangkalinya betul sungguh mukjizat. Akhirnya dia khutbah Jumaat. Jangan main. Jadi ayat Dajjal ni bukan hak wadah-wadah kita ni. Pergi surat tebah pun tak nampak gapo nak baca dak ni. Apanya tulis kok Jawi koron. Dajjal ni orang cerdik, khutbah. Dia sendiri pesan ke orang, ihzaru, waspadalah kalian semua an masih dajjal laknatullah, daripada masih dajjal yang dilaknat oleh Allah. Dia dajjal, dia pesan ke orang supaya ingat kepada berhati-hati dengan dajjal. Hinggalah akhir khutbah dia pun mengaku ana rabbuk, aku Tuhan kamu semua. Itulah baru mula fitnah dajjal. Buta mata kanannya, putus telinga kirinya. Atau terbalik dua tu. Tertulis kafir atau kufur di dahinya. Boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau buta huruf tidak pandai membaca. Barulah mula separuh dunia ni lari tak ikut dajjal. Maka hari pertama Dajjal sekat matahari jangan bergerak. Maka kemarau habis separuh bumi ni hak tak ikut Dajjal. Maka hari pertama setahun Nabi kata. Betul? Nak semaya 5 waktu lah. Hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, hari seterusnya barulah seperti hari-hari kita sekarang. Maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga nak semaya 5 waktu sehari semalam. Kalau tak belajar fiqh lagu mana nak semaya? Duk sibuk sangat dajjal orang tu, dajjal orang ni, dajjal ni. Mari sungguh hari, sudah nak semaya macam mana ni? Matahari tak bergerak. Ngorib masuk dah. Ngorib berapa kali masuk dah maghrib ni. Kalau kira je ni berapa kali masuk dah maghrib? Kat setahun dah. Tak kira semaya sekali lah maghrib. Tak belajar fiqh nak semaya ke mana? Tak belajar tasawuf nak bertahan ke mana dengan dajjal? Makanan ketika tu ayut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Makanan gapo Allah Taala buat untuk orang mukmin ketika tu. Zaman itu, zaman masih dajjal. At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit-ta'am. Makanan ketika tu tahlil. Pakalullah ni ngatik pun lentik la ilaha illallah la ilaha. Tengok betul email lama tu email pulah wasabah tadi siapa dah hujung pulah pula marah betul email pulah pula mengatik dah ni. Lambat lagi lah kita gagah nak hadap dengan dajjal. Makanya tiga tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la dengan faham maknanya dalam hati kita Tuhan jadikan kenyang. Di sisi kita berzikir la ilaha illallah ke subhanallah ke alhamdulillah ke Allahu akbar ke zikir Tuhan jadikan kenyang. Kalau i'tikad dia bukan ahli sunnah wal jamaah, mana boleh jadi kenyang? Saya tahlil jiran belakang umur saya meninggal. Kat 200 kali tu email pulah wasabah. Tak kenyang-kenyang pun. Lepas tu tak darah dalam 3 pinggan nasi baru kenyang. Siap. I'tikad pun tidak ahli sunnah wal jamaah dah. Nah ada warna dajjal. Maka kerana tu mari kita belajar ilmu fardu ain. Tak tahu caralah dajjal nak mari bila. Ni apa-apa berkait sikit dajjal belaka hok disalahkan. Dajjal garu pala aku sama kena. Aku tak tahu lagi pun aku juga hok kena tu. Habis. Tengok. Lagi ia sembahyang ni, yakni isnad majah. Lagi ia sembahyang, yakni Allah yang menjadikan atau yang membukakan, yang meluaskan bagi hati orang yang kepapaan. Di sisi dia mendirikan sembahyang. Begitu. Tu. Apa orang yang kepapaan? Orang kepapaan ni katanya Syekh Abdullah Sarrah Al-Jarumi ialah orang-orang yang cita-cita dan bergantung hatinya daripada pekerjaan dunia. Mana ta'alluq hati dia tu bergantung dengan dunia, urusan dunia. Tu rezeki dia bergantung dengan gaji tiap-tiap bulan. Masuk dalam akaun bank dia. Dah ni. Kalau tak ada hak tu gak, gelisahlah dianya. Sudah nak makan macam mana, nak sara hidup macam mana, nak nafkah anak bini macam. Sudah. Itu orang panggil orang kepapokan. Papa tu walaupun masuk puluh-puluh ribu setiap bulan. Sebab apa-apa? Sebab hati dia tu bergantung dengan
harta dunia dia. Tu. Jadi kalau dia mendirikan sembahyang dengan benar, dengan betul, maka Allah Ta'ala luaskan, Allah Ta'ala bukakan hati dia, perbaikikan hati dia, supaya dia tidak bergantung lagi mengonek-ngonek dengan dunia. Lepas tu bergantung dengan siapa? Bergantung dengan Allah. Walaupun tahu dah bulan-bulan masuk, macam orang hak kerja makan gaji kan, dia tahu dah bulan-bulan masuk berapa ribu, tetaplah hati dia tu bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan bank Islam dia ke bukan. Tu. Dan yang mempunyai daruri, mana yang mempunyai hajat, orang yang mempunyai hajat apa-apa, maka sembahyang itulah asbab Allah Ta'ala bukakan, luaskan hati orang yang mempunyai daruri, yakni orang yang mempunyai hajat. Tu. Hajat apa? Banyaklah hajat kita ni, banyak. Tu manusia ni gak. Kalau tanya apa hak perut dia nak, bagai-bagai benda hak dia nak, tak puas lagi. Kalau boleh seperti bumi ni hak milik dia seorang pun dia tak puas lagi. Jangan kata orang panggil hak rumah dia, sebuah banglo dia, sebuah 3 buah kereta dia, kalau boleh nak berlaku. Tu perangai manusia. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nak sebut kasih cinta mereka itu manusia ni akan harta sebagai cinta kasih yang sangat banyak. Sangat banyak. Maka kerana tu bila dia tengok dunia tu kan, sudahlah. Tu belalak putih mata. Titik Elio tak nak supaya tu juga, nak supaya apa orang lain dapat juga. Itu perangai manusia dah. Sebab tu Nabi kata tarkud dunya, meninggalkan akan dunia itu terlebih pahit. Tu terlebih pahit daripada hempedu. Terlebih pahit daripada hempedu, as-sibri. Terlebih baik daripada minas sibri maknanya. Aisaru minas sibri, gitu kata. Tarkud dunia, tinggalkan dunia itu lebih pahit daripada hempedu. Daripada hempedu lebih pahit. Kenapa? Karena memang manusia ni dihiaskan dengan tazyin oleh Allah Ta'ala, tuhibbunal mala hubban jamman. Itu sebab itulah tentera Islam tu bila tengok perang Uhud tu kan, bila tengok orang berebut-rebut harta rampasan perang ghanimah kat bawah tu, orang duk jaga atas bukit tu, sudah dah lah, kalau kita tak turun ni hilanglah habuan kita. Tengok turun habis, hilang sungguh kemenangan Islam dia kata. Kenapa? Karena tipu dengan dunia. Sah. Batu Nabi kata inni lastu akhsha alaikum wa an tusyriku walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasuha. Aku tidak bimbang berlaku kepada kamu kemudian daripada ketiadaan aku dengan kesyirikan. Nabi tak bimbang. Sebab apa Nabi tak bimbang? Setelah Nabi wafat intikal, apa yang berlaku kepada umat Nabi dengan syirik. Karena Nabi tahu bahawasanya ada ulama-ulama yang akan menegakkan tauhid, yang menceritakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul. Dan kalau kita belajar, insya-Allah kita tidak akan sekali-kali musyrik, tidak sekali-kali syirik pada Allah Ta'ala. Dan tak boleh orang nak tuduh kita tu syirik, walaupun kita tu salam cium tangan ibu bapa kita, cium tangan orang tua pada kita, cium tangan tuk-tuk guru kita, kita tidak boleh dituduh syirik. Kita cium hajaratul aswad, tidak boleh dituduh syirik. Sebab apa? Sebab kita telah belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nabi itu tak bimbang. Walakinni, akan tetapi Nabi kata, akhsha alaikum, aku bimbang, aku takut berlaku ke atas kamunya ad-dunya, ialah dunia. Tanafasuha, kamu tu saling berlomba-lomba, berebut-rebut pada dunia. Hak tu hak Nabi bimbang. Kalau dunia ni kan, tok guru hak janggut panjang serban besar baku mana pun rebah, kalau hati dia tidak tinggal dunia.
hati dia. Tinggal dunia ni tinggal hati, bukan tinggal tubuh. Kamu tinggal dunia habisnya jual lelong belakang rumah dia, kereta dia pakai nak naik ke bulan. Bukan begitu makna tinggal dunia ni. Nah, tinggal dunia ni makna tinggal hati. Hati kita tu tidak cinta pada dunia. Tubuh kita duduk atas dunia, nak lari ke mana? Mana boleh beli jet kapal Apollo nak naik ke bulan? Laqad makkannakum fil ard wa ja'alnakum fiha ma'ish. Kami telah tetap kedudukan kamu, penempatan kamu di dunia, dan pada dunia inilah tempat kamu dijadikan, kamu dapat cari ma'isyah, keperluan hidup kamu. Nak lari mana daripada dunia? Memang kita duduk dunia. Nah, kita sebahagian daripada ahli dunia. Tapi makna tarkud dunia ai bi qalbih, tinggal dunia tu dengan hati kita. Itu hak payah. Mana tanda orang panggil tinggal dunia dengan hati? Sama antara emas dengan tahi. Sudah. Tu sama. Sama tak? Mana sama? Tapi orang yang telah tinggal dunia, orang bawa ke dia seguning tahi. Kata letak tepi tangga tu. Orang bawa seguning emas. Tok guru emas seguning. Tak tepi tahi tu. Sama. Boleh ke kita gitu? Daklah jawab dia. Orang buat mari tahi seguning tak tepi tu. Mari tahi apa benda. Kata ni. Buat mari seguning emas. Tok guru, emas seguning. Emas. Jangan biar. Tutup langsir. Naik slow. Boleh mana mak banyak kok. Je tahu adalah kita. Tok guru belum baik. Cabut habis ubah, cacah habis rambut-rambut tu. Tu ujian dunia ni sangat berat. Sebab tu Nabi bimbang. Aku bimbang berlaku kepada kamu tu ialah dunia yang kamu saling berlomba-lomba. Itu. Apa tu Nabi bimbang? Habis. Tu siapa tu? Orang yang kepapaan dan orang yang mempunyai daruri, makna berhajat. Bayan pada kata orang yang daripada ahlil qulubi. Mana ahlil qulub ni? Auliyaillah. Jadi orang-orang yang asalnya hati bergantung dengan dunia, hajatnya terlalu banyak, maka apabila dia mendirikan sembahyang dengan sempurna, meliputi orang panggil rukun, syarat tiap-tiap rukun serta adab-adab, dan menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang, meliputi sembahyang zahir dan batinnya. Sembahyang batin dia sebut dah, tazallul, taslim, takhaddu', takhasyu', taraghub, tamalluk. Itu kan? Maka dia tu Tuhan lapangkan hati dia sehingga dia tu jadi ahlil qulub. Apa ahlil qulub? Yani auliyaillah, wali-waliullah. Tu jadi hati dia tidak apa-apa dah. Hajat dia tak banyak, satu je. Apa? Nak ke Tuhan, nak redha Tuhan. Anta maksudi, hei Tuhan. Ilahi, katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadirul Jailani. Hei Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang aku nak. Munglah aku nak, ya. Ada orang lain. Waridhaka matlubi, redamu lah aku minta, aku tuntut. Tak ada benda lain dah. Selama ni belum jadi wali tu banyak benda nak tu, nak ni, hajatuna kathir, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi bila dah orang panggil Tuhan luaskan hati dia, Tuhan buka, makna Tuhan meluaskan hati dia, maka ketika tu hati dia bergantung, tawakkul ala Allah, bergantung ngonek-ngonek dengan Allah Ta'ala saja, tidak dah selain daripada Allah. Dan hajat dia satu saja, Allah. Waridhaka matlubi, redamu lah aku tuntut, aku nak. I'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah kepada aku, kurniakanlah kepada aku cinta engkau dan kenal engkau. Tak ada hal lain, tak ada nak benda lain. Dapat Allah puas hati. Ketika tu dia tu tidak apa-apa dah lah. Kaya dah dia. Ini orang panggil kaya diri. Itu hak Nabi sebut adalah hadis, laisal ghina an kasratil 'arib,
walakinnal ghina ghinan nafsi. Itu bukanlah kaya tu ialah banyak arid apa mal, banyak harta. Bukan banyak harta tu bukan kaya. Itu Nabi punya pendapat. Kalau demo nak guna pendapat demo sendiri selekeh lah. Pendapat Nabinya, Nabi kata laisal ghina an kathratil arid. Bukan kaya tu banyak harta, bukan. Orang tak panggil kaya tu di sisi Nabi lagu tu. Di sisi kita panggil kaya lah tu. Kaya lah ustaz. Tengoklah jet ada, helikopter ada, juta wang lah tu ni. Kaya-kaya. Itu di sisi kita. Di sisi Nabinya tak kaya dia panggil. Pas kaya hak sebenar di sisi Nabi mana? Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya sengerti ni kata Nabi ialah kaya jiwa. Tu kaya jiwa dia, tak berajak gapo-gapo kepada selain daripada Allah. Hati dia senantiasa berhajat kepada Allah, nafah demi nafah. Macam kita ni kan, hakikatnya senantiasa berhajat pada Allah. Tapi kita tu tak sedar kita senantiasa berhajat pada Allah. Nah, bila kita sedar kita berhajat pada Allah, time semaya hajat. Time itu baru rasa berhajat ke Tuhan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bolehlah barilah. Tu time tu baru rasa berhajat. Sujud ngelas semaya hajat pun lama lah. Nah, banyak sangat hajat dia. Ya Allah, berilah aku, ya Allah, tolonglah kurniakanlah projek ni Allah, satu-satu ni je aku minta kamu ya Allah. Okey, lagu tu kan? Agak kita kan berasa berajak time tu baru rasa berajak ke Tuhan. Nah, duk popet minta ke Tuhan. Macamlah Tuhan tu bodoh sangat tak tahu gapo hak mu nak tu. Nah. Nah, Tuhan lebih mengetahui daripada mu lagi. Sebab tu kadang-kadang tak ui kamu. Mu nak minta bersembuh tahik-tahik gigi duk minta, Tuhan tak bui. Tak bui kerana apa? Kerana Tuhan Maha mengetahui apa hak bersesuaian dengan mu. Itu. Bukan makna Tuhan tidak ijabah, tidak makbul. Tuhan makbul doa. Nah, ud'uni astajib lakum. Tuhan janji. Mu minta dengan aku akan perkenan. Tapi perkenan aku hak perkenan. Bukan perkenan hak mu nak. Kita dok kira perkenan hak kita nak. Nah, mana tak boleh lagi projek ni. Berapa kali semaya hajat dah ni. Nah, tak boleh lagi dah Tuhan ni. Ya mahu ke Tuhan pula dah. Apa ni Tuhan? Siap, dia tanya Tuhan pula. Dia kritik Tuhan pula. Oh jangan. Tuhan Maha mengetahui. Nah, qad kafani ilmu rabbi. Memada bagi aku pengetahuan Tuhanku. Tuhan mu tak tahu ke gapo hak mu nak? Belum kita telitah di Tuhan tahu dah gapo hak kita nak telitah gapo bah ni. Tuhan tahu siap-siap dah. Lepas tu hak kita duk berdoa tu apa tujuan? Hikmat kita berdoa tu supaya zahir sifat kehambaan kita. Nah, tu. Nah, kerana Tuhan suka kita ni meminta-minta dengan dia. Tuhan suka. La tas'al apa dalam syair dia sebut. Jangan engkau mintakan bunayya Adam. Jangan kamu minta kepada manusia. Jangan kamu minta pada manusia. Nah, kerana apa? Kerana manusia ni hina yus'alu yaghdabu. Itu dalam syair dia sebut. Nah, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Itu. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah ketika mana mu tinggal minta-minta dengan dia. Tuhan tak tahu ke apa kita nak, siapa kau kita kena minta-minta. Tuhan Maha tahu. Jangan duk doa tu, katanya mana panjang sangat berdoa ni. Tak boleh lah kalau tak royak banyak kan Tuhan tak tahu. Kafir bila-bila duk doa tu kafir dah. Sebab apa? Dah kata Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui apa kita nak. Belum kita minta lagi. Nah, lepas tu dia suruh kita berdoa siapa-siapa tak usah berdoa lah kalau Tuhan tahu dah. Tuhan nak suruh kita tu menzahirkan sifat hamba. Hamba ni kan berayu-rayu dah ni. Tu minta. Macam kita minta duit dengan pok kita, memang pok kita tak tahu kita tak ada duit. Abah nak duit 10 ya. Nah, contoh. Tak ada duit lah kau? Tak ada. Aku tak tahu. Mai ambil. Nah, tu kita minta dengan makhluk sebab dia tak tahu kita nak berapa. Nah, Tuhan kita minta dengan dia bukan dia tak tahu. Dia Maha mengetahui. Tapi Tuhan marah kalau kita tak minta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Nah,
Allah murka kalau kita tu tinggal meminta-minta. Apa murka? Sebab kita tu tidak menunjukkan, tidak menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Nah, wa bunayyu adama, padahal anak Adam, nah, hina yus'alu yaghdabu. Tika mana mu minta, tika tu dia marah. Sungguh. Nah, sekali minta tu tak marah lagi. Nah, orang minta sama menata ni tak ada. Siaplah marah lalu. Tak ada kerja lain mu ni, main minta sama. Itu manusia biasa dia. Nah. tu orang panggil perangai manusia tu hendak. Tika mana kita tak minta belah, dia marah. Sebab apa? Sebab kita tu tidak menunjukkan sifat kehambaan kita dengan Allah Taala. Jadi artinya ketika mana kita minta dengan Allah, jangan kita pegang iktikad kata Tuhan tak tahu, jangan. Tuhan Maha mengetahui gapo kita nak. Bahkan belum pada kita nak tu Tuhan tahu dah kita nak. Sedia kala belum ada kita lagi. Belum ada makhluk ni Tuhan tahu dah gapo kita nak. Itu Tuhan tahu dah. Baju duk minta juga tu. Suruh minta dengan Tuhan tu supaya zahir sifat kehambaan kita. Nah itu tu bila kita minta dengan dia, serahlah pada dia. Nak bui bila, nak bui gapo, nak bui. Nah itu serah dia. Nah, jangan kita pula jadi Tuhan. Ni. Jangan minta tu orang panggil dengan makna doa. Dia minta ni ada 3. Doa, perintah, anjuran. Anju 3. Kalau bahasa Arab panggil doa, amar, iltimas. Itu. Doa maknanya apa? Talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru'. Kalau hak minta dengan Tuhan biniyatil ibadah, dengan niat ibadah, bukan niat Tuhan tak tahu, bukan. Nah, mana minta sesuatu daripada kita pihak yang rendah kepada yang lebih tinggi kedudukannya, di atas wajah merendahkan diri dengan niat ibadah. Itu azan dulu dah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wah wassalatul qa'imah sayyidina Muhammad siratal fadilah wa syarafah wa darajatan rafi'ah wa ba'athu maqaman Muhammad. Baik, itu dia panggil doa. Minta dengan mana doa? Nah, mana talabu syai' minal adna ilal a'la, minta sesuatu daripada kita pihak rendah kepada yang lebih tinggi. Ala wajhi tadarru. Kalau doa tu minta dengan Allah Taala biniyatil ibadah, dengan niat ibadah, bukan niat tu tak tahu kan? Nah, tu. Kalau hak daripada pihak yang lebih tinggi martabat kepada yang rendah, itu tak panggil doa, dia panggil amar, perintah. Talabu syai' minal a'la ilal adna ala wajhi takallufi au ta'addubi. Tuntut minta buat sesuatu daripada pihak lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah di atas wajah nak memberat atau nak mengajarkan adab, itu dia panggil amar, perintah. Macam Tuhan suruh aqimus solah wa litakallufi, nak memberat di atas kita dengan hukum taklifi syarak. Atau ayah kita suruh basuh kereta, ayah kita suruh, mama abang long basuh kereta, gitu kan? Bukan tolonglah abang basuhlah kereta, berdayuh nyepok macam berdoa pula. Nah, baca basuh kereta, itu kenapa? Tinggi kepada rendah, minta lah tapi amat. Kalau sama setara, macam saing-saing, sama sebaya kita, sama selevel kita, itu dia panggil iltimas. Apa iltimas? Apa? Berajak-ajakan, beranjur-anjuran. Tu bukan kita perintah dia. Gi kedai kopi. Awak suruh saya ke ni? Dah ajak je. Tak sih sudah dah ni. Dia kata, "Gi kedai kopi." Kalau saya tak pergi ke mana? Saya tak apa. Tu suruh macam, "Awak siapa nak tapa saya? Awak bos saya ke?" Tak kira. Bukan gitulah. Tu dia panggil iltimas. 3 dah. Jadi kita dengan Allah Taala doa. Apa doa? Minta sesuatu daripada kita hamba dengan Tuhan yang maha tinggi pangkatnya, di atas wajah merendahkan diri dengan niat ibadat, bukan niat Tuhan tak tahu dah. Nah, tu Tuhan maha mengetahui itu. Maka tengok tafriqnya. Maka mengkaya tu salah kitab tu. Kitab dia tulis apa? Mulia. Ada kitab dia tulis apa? Mulia, mengkaya. Kalau mengkaya dah betul, kalau kita jawi salah. Maka muliakan akan mereka itu tulis itu. Salah tu, buat bulatan bukan muliakan, mengkaya dah salah. Kitab tersebut salah cetok. Maka mengkaya, maka mengkaya oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Orang yang kepapaan, orang yang banyak daruri, banyak hajat, asalnya bergantung hati dengan dunia, mengonek-ngonek. Hati tu banyak cabang, nak tu, nak ni. Tapi bila dia mendirikan sembahyang meliputi zahir dan batin sembahyang, zahir syariat dan hakikat bagi syariat, jaga tiap-tiap daripada rukun, syarat-syarat tiap-tiap rukun, adab serta perkara yang membatalkan sembahyang dia menjauhi, serta hati dia tu senantiasa orang panggil tabazzul, tazallul, taslim, takhadda', takhashya', taraghub, tamalluk. Ketika tu Allah mengkayakan. Itu orang panggil ghina tadi tu. Laisal ghina an kathratil 'arid walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kaya sengoti hak di pendapat Nabi. Kalau kita nak serupa dengan Nabi, kita kena samalah pendapat dengan Nabi. Jangan Nabi pendapat A, kita pendapat Z. Seloklah kita dari sini. Apa tu duk mengaku saya pengikut Nabi. Kok mana? Mu pendapat Z. Kita kayanya banyak harta. Siapa hak banyak harta? Korung banyak sekali kita. Nah, korung banyak sekali. Sebut jutawan mana hak lah ni boleh lawan korung? Tak ada. Tak ada. Nah, jutawan mana boleh lawan korung? Tak ada. Korung kaya tak kaya. Kalau rumah kita ni belakang masjid di Rawai ni, nah, kita duk menyaku nak tanam ubi keledek ke gapo, tiba-tiba jumpa harta dalam tanah tu. Orang panggil harta gapo? Sebut harta gapo? Harta korung. Weh, jauh harta korung, pas Korawang. Korung ni mapuh Mesir ni dah ni. Pas Korawang harta dia. Kaya lah. Kaya sengoti. Pas ke mana korung kaya? Mapuh kerah buh lah kubur lah. Ni.
Ha tu tengok. Kalau pendapat kita tu kaya tu ialah kaya ni, tak ada beza kita dengan korun. Sama. Tu sama. Nah. Kau orang lah ni kan? Banyak kan? Apa? Dia orang panggil nak jadi super korun. Tunjuk kekayaan dia di khalayak ramai dah. Lepas tu orang-orang yang berpendapat seperti korun pun Allah teliu titik eliu kalulah aku kaya. Tengok. Korun dulu gitu juga korun. Nah, dalam Quran tu cerita. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumihi. Maka keluarlah oleh korun di atas kaumnya. Fi zinatihi, pada perhiasan kekayaannya korun. You nunjuk. Tengok kereta saya for share, tengok rumah saya bubuh dalam Facebook, tengok duit bertambah-tambah ni. Awak nak kaya seperti ini, kayak banyak kan menata orang buat gitu. Nah, semua tu anak cucu cicit korun tu. Hak tu lepas mari pas Kerawai, pas ke Malaysia, ke Lumpur mana ni. Nah, kalau kita kaya tak perlu kita nak tunjuk duit kita, harta kita, rumah kita, swimming pool kita. Tak payah, tak payah. Tak ada nama, tak ada hijab gitu. Orang Islam ni kaya tidak dihalal. Ramai jutawan di zaman Nabi, sahabat gapo dah ni. Tapi bukan lagu tu cara untuk tunjuk kekayaan. Nah, untuk apa? Untuk orang lain titik eliu. Gitu kan korun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah korun tu cerita di atas kaumnya. Dengan perhiasan kekayaannya. Qala allazina la yuriduna al-hayatad dunya. Lalu berkatalah orang-orang yang nak kepada apa? Hidup kesenangan dunia. Nah, dia kata mana? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Allah ruginya kita, celakalah kita. Tak dapat seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Rugi kalau kayu. Okey? Kan gitu kan? Naik kereta, dia main via, tengok orang pakai kereta Porsche, berik habis jeng jalan belakang apa? Titik Elio tengok orang pakai kereta Porsche. Lembu jini kau, kerbau jini kau, apa dah ni? Bila lah aku gila aku. Tu. Gini, sama sebiji dah. Tu haji kita. Innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun ni dapat habuan yang sangat lebih. Itu Allah Ta'ala hikayatkan perkataan Qarun. Habis. Maka kita jangan jadi seperti Qarun moden, dan jangan kita jadi seperti orang-orang yang telio dengan kekayaan Qarun. Tak payah. Tu. Habis. Maka ketika mana dia tu mendirikan sembahyang dengan sempurna zahir dan batin, maka mengkayakan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu orang yang kepapaan dan yang mempunyai daruri, yakni hajat yang banyak. Bila tak kala mendirikan sembahyang, itu bila dia mendirikan sembahyang, ada apa? Hati dia hilang, orang panggil bergantung dengan dunia, banyak hajat nak kepada dunia. Tak ada. Kaya, ketika tu kaya dia. Itu maksud gitu. Maka hilanglah, lah tu tinggal sebutin maka hilanglah pada hatinya, hati orang yang kepapaan dan yang mempunyai daruri tadi, daripada tiap-tiap yang digemarnya orang dan yang disukanya orang. Bila? Ketika mana dia sembahyang, dan kemudian daripada dia sembahyang pun sama juga hati dia, sama ada fis salati au kharijas salati, dalam semaya atau di luar semaya, hati dia kilahuma sawa. Apa? Sama hati dia dalam semaya, di luar sembahyang. Tawakkul ala Allah, matlu ilallah, maksud ilallah. Tak ada dah selain daripada Allah. Itu kaya dah tu panggil. Kaya nafsi itu dipanggil. Kaya diri sungguh. Hak tu hak Nabi kata kaya, hak sebenar-benar kaya. Tu. Tak ada. Hilang hati dia.
Ketika itulah dikatakan dia tu sembahyang daim. Apa sembahyang? As-salatu daimah, dia panggil. Sembahyang senantiasa. Apa sembahyang senantiasa? Iaitu hati dia dalam sembahyang dan di luar sembahyang sama-sama bergantung dengan Tuhan. Itu. Tu kat kita pun sama juga. Mana? Dalam sembahyang, luar sembahyang sama-sama tak ingat ke Tuhan. Sama juga. Tu nak dalam semayang tu lah lebih tak ingat ke Tuhan apa? Ingat kau nasi kabu, ingat kau malam ni ada jamu gapo. Kalau boleh nak makan hok sedap-sedap, ingat habis mengata riti. Sapalah assalamualaikum warahmatullahi, baru sapa balik di masjid Sayyidina Ali Rawang. Sebelum tu dia merawang ke mana-mana ingatan dia. Padahal Tuhan kata aqimis solata li zikri, dirikan sembahyang untuk ingat aku. Itu kan? Apa kalau ingat aku? Hati senantiasa bergantung aku, hati sentiasa nak pada aku, hati tak bergantung dengan selain daripada aku. Tawakul hanya ke atas aku. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mu bergantunglah hatimu mengonek-ngonek dengan zat Tuhan yang maha hidup, tidak sekali-kali mati. Tapi dah, oleh kerana kita tidak mujahadah, maka kita bergantung dengan yang mati atau bakal mati, yang tidak hidup atau hidupnya sementara seperti kita juga. Mana ahlud dunia wa dunia wa ahlaha, dunia dengan ahli dunia. Itu tengok. Dan hilanglah daripada hatinya hati orang yang kepapaan tadi tu. Ketika mana dia mendirikan sembahyang, hilang daripada ingat tu. Bukan itu. Dalam kitab tulis apa tu? Itu ingat dah. Kalau ingat dah betul. Kitab Jawi ni banyak salah cetak tapi kalau tak mengaji dengan tok guru, baca bodoh mana gitu, jawab dia memelah sesat ni. Salah. Bila salah sesat lah. Dan hilanglah ni atah pada kata hilanglah pada hatinya. Dan hilanglah daripada hatinya orang yang kepapaan dah banyak hajat tu. Bila ketika mana dia mendirikan sembahyang dengan benar, zahir dan batin, hilang daripada ingat akan segala yang dikasihnya orang. Benda hak dikasihnya orang tu dia lupa dah. Tak ingat dah, lupa. Gapo yang dikasihnya orang? Yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ke banyak kasih ke kita, kasih ke bini kita, anak-anak kita, harta kita, pangkat kita, rumah kita, kereta kita, banyaklah kita kasih. Nak harta hak kita dah sebut dah, Tuhan sebut dah dalam Quran ni. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hak tu hak kita banyak kasih sungguhnya. Maka ketika mana orang ni betul-betul mendirikan sembahyang, hilang daripada hati dia ingat akan yang dikasihnya hak lain daripada Allah. Mana hak dia ingat siapa? Yang dikasihnya hanya Allah. Tu barulah siapa tahap ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku lain daripada Allah. Baru siapa tahap tu. Jadi kalau tak siapa tahap tu, kita tu malu agak-agak kalau nak bercakap seperti tu. Cara lah ni kan zikir menajak kan, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Yang sebut dengan mulut, hati tak faham apa makna pun. Hasbi rabbi jallallah, memada cukup bagi aku dengan Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku selain daripada Allah. Betul kan? Hak betulnya Allah tu tak ada dalam hati aku ni. Selain pada Allah penuh dalam hati aku. Gapo? Aku sendiri, harta aku, bini aku, pangkat aku, anak aku, kereta aku, rumah aku. Tapi mulut kata ma fi qalbi ghairullah. Betul ke bohong? Bohong ni. Tu tengok. Ni bahaya kita bercakap benda hak kita tak faham. La tatakallam qabla an tata'allam. Jangan kata kita bercakap benda hak kita tak belajar. Lebih-lebih lagi kalau mengucap dua kalimah syahadat. Tu juga almarhum Tok Guru hamba Sayyidi almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh
Selalu dia duk besar. Nah, dosa yang kita buat ni akan jadi hitam dalam hati kita. Mana dukhan hakikat. Kerana Nabi kata, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan dosa, Tuhan titik dalam hati dia dukhan hakikat, asap hakikat. Mana nuktah hitam. Satu dosa, satu titik, satu asap, satu hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Akhirnya lama-lama jadi hitam. Bila hitam gelap gelemak supaya cermin, tak nampak benda hak sebenar tu sebenar. Hak sebenar hidup kita kepek, nampak macam-macam. Apa? Cermin tu kabur. Tu. Nah, cermin tu kabur. Sebab tu tak nampak hak sebenar tu sebenar. Mana sebenar? Akhirat tu sebenar. Syurga tu sebenar. Neraka tu sebenar. Sirat tu sebenar. Nah, mizan tu sebenar. Bangkit daripada kubur masing-masing ditiup sangkakala yang kedua, tu sebenar. Dihalau ke mahsyar, tu sebenar. Ditiup buku catatan amalan kita hingga lekat di tengkok-tengkok kita, itu sebenar. Diberi buku catatan kita kanan-kanan, tata tangan kiri, itu sebenar. Dibacakan orang panggil kepala buku catatan buku kita tu, iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma hasibah. Nah, itu sebenar. Soal muka nakir dalam kubur sebenar. Alam barzakh sebenar. Mati sebenar. Itu. Tapi tak nampak hak tu sebenar. Duk nampak dunia sebenar, pangkat harta sebenar. Nah, sebab apa? Sebab hati kita hitam. Tak usah dosa lain lah. Itu guru hamba cerita. Tak usah dosa lain. Dosa mengucap 2 kalimah syahadat tiap-tiap kali kita semaya, kali tak kenal, tak makrifat, Tuhan bakit dusta, kazabta, bohong. Kamu bohong. Asyhadu, aku sanggup jadi saksi, akan bahawa sesungguhnya la ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah, melainkan Allah. Apa makna? Oh, tak ada Tuhan melainkan Allah, ya. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Ada main gitu. Ni. Itu. Bila tak mengaji tak tahu makna ijmali, makna tafsili, makna mutabaqah, makna iltizamiyah, makna tadammun. Nah, tak tahu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah au fi dhihni mu'mini illallah. Tak tahu la ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Nak tahu lagu mana kalau tak mengaji? Nak tahu kena mengaji. La ilaha illallah, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan mana? Berhala Tuhan, tokong Tuhan. Hidup napi hak tu. Hak tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Nah, bukan sejak di awal lagi Tuhan. Sebab itulah ada orang tak kenal Tuhan ni. Nah, bila Tok Guru kata ingatlah ke Tuhan, syukurlah ke Tuhan. Oh, ia berkata ustaz, jangan sebut Tuhan. Tuhan ni banyak ya. Sebut Allah. Sedap. Tuhan ni banyak. Berapa Tuhan? Berapa Tuhan hak banyak? Aja sebut Tuhan hak banyak berapa? Tuhan ni tak ada lala lah. Sebut Allah kena ke Tuhan tu, sebut Tuhan kena ke Allah tu. Tak seduk belagak warak lebih Tok Guru lah dianya. Nah, Tuhan ni banyak ustaz. Sebut Allah lah. Tuhan banyak tu kapil lah mong. Tuhan tak ada lala. Apa Tuhan banyak? Hak di Batu Kih tu demo panggil Tuhan. Siapa hak demo panggil Tuhan tu siapa? Okey, Hindu. Apa nak jadi apa Hindu? Marah dekat ni. Nak lebih bijak dia pada Tok Guru. Molek-molek kenal Tuhan, tiba-tiba nak jadi supaya tak kenal Tuhan. Apa? Hak duduk Kelantan, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur, hak tidur tak bangun-bangun tu bukan Tuhan. Batu. Batu Tuhan ke batu? Tuhan ke batu ni? Tuhan ke batu? Tu takut nak sebut buat ni. Bagaimana? Kau takut kita marah. Tak marah. Suara yang kuat ya. Tak kuat kan tidur, kuat kan kata backing, payah berlaku buat kita ni. Tuhan ke batu? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan sejak di awal lagi. Atau demo panggil, hak demo panggil tu tak kenal Tuhan. Apa yang kita nak jadi supaya demo hak tak kenal Tuhan ya? Tuhan pelesu, bukan Tuhan pelesu. Duit pelesu duit teragi beli di Tesco mana dua bawa duit palsu. Laku ke tak? Cash kata duit palsu ni cik. Duit palsu pun pakai duit juga ambil Nah, duit palsu kata. Duit palsu pun duit. Nyata apa ke cash saya tu? Nata ni tak reti bahasa. Duit palsu ya.
Tak ada nilai ya, bukan duit dah duit palsu ni. Tuhan palsu bukan Tuhan lah. Kita orang mukmin bila sebut Allah kena ke Tuhan tu, sebut Tuhan kena ke Allah tu lah juga. Tu nak. Sebab tu jangan kita kalau tak mengaji tauhid, jangan cuba-cuba nak cakap. Nah, ngaji ngoti-ngoti. Apa panggil Tuhan? Panggil Allah lah. Tuhan ni banyak. Ya, Tuhan ni banyak. Dia dah kafir dengan tak sedar-sedar. Ada tu ni. Tu. Habis itu. Baik. Tu. Dan kerana inilah mana? Kerana faedah sembahyang itu sangat banyak, firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu kerana tafsir Al-Quran ni panjang, panjang. Penting, ayat ni sangat penting. Sebab ada orang faham wa'mur ahlaka bis-salah, perintah olehmu akan keluarga kamu dengan semaya. Lagu mana? Maya. Gitu lah. Lagu mana ambil semaya, cara lagu mana nak bersuci, berhadah kecil, hadah besar, kena air mutlak, air musta'mal. Dia tak ajar. Jadi apa makna wa'mur ahlaka bis-salah? Suruh olehmu keluarga kamu dengan semaya. Maya gitu ya. Bukan lagu tu. Ni. Tu to be continue. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebelum kita berdoa ni ambo sikitnya nak ayat pasal pondok lah. Supaya bagaimana hak para hadirin semua tahu. Nak bina pondok dengan masjid 2 tingkat, dengan asrama 2 tingkat, dengan pondok kayunya 9 buah, dengan pondok orang tua. Pondok orang tua pun kita nak buat juga sebab ada permintaan dengan rumah pejabat, maktabah, semua sekali itu, koperasi ke apa semua sekali lah. Itu 9,434,952 ringgit. Kita sebut dah itu dah. Sebut dah masjid ni. Sebut dah itu dah. Tu kos semua sekali. Tapi laninya bukan nak lagi 9 juta tu nak juga. Cuma laninya kita nak untuk bersih hutan di belakang. Sebab tanah tu ya bukit je ni, atas tu ya hutan. Ya hutan ya bukit. Jadi nak bersih hutan, nak ambil tanah hak tinggi belakang ni mari tambak di depan hak rendah. Itu kos dia 50,000. Jadi alhamdulillah kita ada dah 25,000. Ada separuh lagi 25,000. Jadi malam ni tabung tu jangan letak RM25 lah, letak RM25,000 selalu. Biar settle lah malam ni. Hujung bulan ni kita kena bayar dah untuk apa sekaligus tu sepakih lalu sewa excavator gapo dengan tebah hutan-hutan, lepas tu perata tanah dia jadi sama. Jadi mudah-mudahannya bulan 3 tu insya-Allah lah, kita targetnya bulan 3 ni boleh dah lah, kalau ada duit lah, kalau ada duit dah 500,000 ke boleh dah nak jalan projek. Ya sebenarnya nak jalan projek buat semua sekali tu kena ada 5 juta baru sedap. Biar tidak 9 juta pun kena ada 5 juta, tapi tak tahulah kok mana nak dapat tu. Tadilah hajatuna kathir. Jadi pakak-pakak berdoa mudah-mudahannya nak dipermudah oleh Allah Ta'ala. Jangan pula kita kata apa duk buka pondok banyak-banyak. Ada ni pemikiran orang bodoh, banyak selalu orang bodoh. Ya komen boleh apa duk buka pondok banyak-banyak. Pondok so cukup lah ya. Restoran mu makan ada berapa? Sebutir Malaysia ni sebutir restoran ke pada? Berapa duk buka restoran banyak-banyak? Pada so cukup lah, kedai Tomie so pada lah. Ya boleh cakap lagu tu. Kalau hok nak masuk dalam perutmu, bila kenyang sakit perut, mu tu ubik tahi, boh dalam lagi tahi, habis RM100 pun orang buka banyak tempat makan ni. Ada orang berahi kedai mamak, hangpa tak boleh pergi kedai mamak. Nak pasal kak teka. Ada orang berahi kedai mamak bukan so banyak. Ada orang berahi kedai Tomie, ada orang berahi kedai siput. Bukan siput babi tu, bukan seafood ni, kedai siput dia panggil ni. Cita rasa manusia ni beza.
Ada orang tak berahi ngaji ngambok kasar ustaz ni. Maki orang semua bodoh lah tu. Biar dia cari tok guru lain. Ada orang berahi ngaji ngambok kata sedap. Kalau maki paling sedap kali dah tu ni. Oh, masa nak ngaji pondok ustaz. Ada juga. Cita rasa orang tak sama. Apa yang kita nak marah orang buka pondok kan? Alah, hak kita kena marahnya kalau hak tak buka pondok, scammer dia panggil. Buh nama madrasah pondok, budak tak ada, ngajar tak ada, tapi duk kutip derma. Ha tu baru betul kita nak marah. Kalau betul ada pondok, ada orang mengaji, memang ada selibah pondok mengaji sungguh. Budak duk ngapa, duk mengaji, ngapa matan, gapo usaha nak boleh baca kitab Arab. Apa nak marah? Betul itu pondok lah tu. Nak gapo lagi? Nah, kalau kita tak sihat, kita tak sihat ngaji situ, pergi tempat lain tu jual banyak pondok tu. Nah tu ni. Mungkinnya orang ni selera nak ngaji sore tu. Ada orang suka orang ni, ada orang suka madrasah ni, ada orang suka lagi. Nah, cita rasa orang ni tak sama. Maka tak perlu kita komen lagu tu. Nah, kalau kita tak sedekah, tak wakaf, tak wakaf, tak sedekah. Tak payah kita nak apa? Panggil. Minta sedekah semua, tak ada benda lain ni. Oh ya. Ada juga lagu tu. Weh, Tuhan lagi kata la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqati. La khair, tak ada kebaikan. Katsirin min najwahum. Tak ada kebaikan daripada bercakap banyak. Yoya cakap. Illa melainkan ada kebaikan. Man amara bi sadaqati. Mereka yang suruh orang sedekah. Gitu. Duduk kedai kopi nak cakap banyak popek-popek tak ada manfaat. Melainkan kalau ada manfaat. Kata sedekah wakaf suruh orang sedekah. Dia sendiri tak sedekah, tak apa. Adalu ala khairi kafa'ilihi. Ni tunjuk kebaikan ke atas orang lain, kalau dia buat pahala seperti orang buat juga. Apa masalah? Nah, jadi kira kita tak mampu nak wakaf, nak sedekah, nak tolong madrasah, nak infak, kita tak nampak harta akhirat, kita tak nampak sehat akhirat. Kita alu-alu ke orang hak nampak, orang hak mampu, orang hak no. Nah, gitu. Kan mudah hidup ni. Tak payah kritik hak orang dah sini. Itulah gitu. Tak payah kritik hak orang. Kalau berasa ada orang nipu ke apa, siasat dulu. Memang banyak orang hak nak berwakaf ni selama ni, mari pondok hamba dulu. Nak ayatnya banyaknya scammer lah ni. Mari pondok dulu. Tengok pelajar ada. Matu heret hamba pula mana ustaz tanah hak kata nak beli untuk wakaf tanam pondok. Nak pergi tengok, ada sungguh ada. Tengok puas hati depan mata. Barulah dia wakaf ni, saya nak wakaf ni ustaz. Ada orang gitu. Sebab apa? Sebab dia berhati-hati, takut salah. Tu bagus kau itu. Tu bagus. Jangan kita pakai potong, potong. Buka gapo pondok banyak-banyak. So po padan dah. So padan dah gak. Sekolah kebangsaan so padan dah lah. Nah, sekolah kebangsaan banyak. Sekolah menengah banyak. Sekolah rendah banyak. Tadika banyak. Ada orang bahi pasti, ada orang suka tabika. Ada orang bahi liter kali lah macam-macam jenis tadika saja. Tadika saja tu.